Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 1 yang menonton video ini. Okey, alhamdulillah Allah izinkan untuk awak menonton ya. And also make sure betulkan niat belajar lillahi taala. Bagi yang belum subscribe, please subscribe ya. Kita dah nak habis dah pada untuk silibus tingkatan 1 ni ya. Kita dah di bab 12. Lepas bab 12 ada, lepas bab 12 ni ada satu je lagi, iaitu Pythagoras. Bab ke-13. Okey, so ujian pun dah menghampiri bulan 1. So sebaik-baiknya masa cuti kalau tak ke mana-mana, isikan dengan mempelajari balik matematik dan sains ya. Awak akan dapat boleh tengok dalam channel saya daripada bab 1 sehingga penghujungnya saya akan cubakan. Ya, untuk matematik tingkatan 1, matematik tingkatan 2, sains form 1, form 2, form 3 ya. So kalau awak ada buku kerja, ada buku latihan, setelah awak habis nak tonton satu bab contohnya, buatlah latihan yang berkenaan dan awak tengok awak faham ke tidak ya. Okay, so make sure you're in page 267. Kita telah lihat intro of statistics, iaitu proses nak kumpul, proses nak organisasikan dan juga nak wakilkan data macam mana dan macam mana tafsirkan perwakilan data. Dalam muka surat 266, kita ada 4 teknik, sama ada kita temu bual untuk mendapatkan data ataupun maklumat yang kita nak kumpul, tinjauan dalam melalui soal selidik dan sebagainya, questionnaire ya, pemerhatian dan kita ambil maklumat, dan kemudian eksperimen. Ya, so itu adalah cara-cara untuk mengumpulkan data. Kemudian kita dapati dalam muka surat 267 untuk mengklasifikasikan data, kelas-kelaskan dia maksud dia. Dan nak bina jadual kegerapan, kita ada 2 jenis data. Pertama, kategori. Ya, kategori iaitu kumpulan-kumpulan dia. Kita ukur ciri-ciri, boleh diukur secara berangka, tetapi boleh juga dihuraikan. Okey, contohnya kategori kumpulan-kumpulan jantina, kumpulan warna kereta, kumpulan perisa gula-gula, kumpulan darah contohnya. Kemudian kalau numeric, from the word numbers, nombor ya, that means boleh diukur kuantitinya, berapa cm, berapa kg, berapa kilometer contohnya ya. Diukur menggunakan angka, contohnya ada berapa buku dalam yang dibaca dalam seminggu, berapa tinggi pemain badminton dalam kumpulan tersebut, dan masa bersenam dan sebagainya lah, berapa lama ya contohnya. Dan kita sambung hari ni, iaitu kita lihat contoh 1 dah buat. Okey, kita lihat contoh 2 ya. Data berikut menunjukkan bilangan anak dalam setiap keluarga bagi 20 buah keluarga. Kita mengkaji tentang 20 buah keluarga, nak jadikan dalam sebagai data statistik. Maklumat tu kita akan gunakan apa-apalah. Kalau kata keluarga tu kawasan ini, untuk buat apa dan sebagainya lah. Okey, organisasikan data itu dengan membina jadual kegerapan. So, cara kita nak buat jadual kegerapan ialah kita kena buat penggundalan ya. Apa maksud penggundalan? Gundalkan. So daripada maklumat tadi kita akan dapati, tak apa, kita salin dulu maklumat dia. Kita ada 2011 dan kita ada 2130 dan kita ada 43. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Make sure kira sama ke tak sama. Okay, kemudian kita ada 2, 4, kemudian 1021, 1021, kemudian 0223, 0223. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. So betul, 20 keluarga. Bila nak buat jadual, kita akan buat, sini adalah bilangan anak, sini kita akan gundal, sini kita akan letakkan kekerapan, berapa kumpulan yang kekerapan, berapa keluarga ada berapa orang anak. So kita mulakan dengan 2. Okay, before that kita mari tengok ada sampai paling rendah kosong, tak ada anak. Paling tinggi adalah anak 4 orang. So 1, 2, 3, 4. So bila kosong, bila 2 kita letakkan di sini, letakkan 1. Menggantikan 2 ni slash, dah pakai
kosong letak sini. Okey, slash dah pakai. 1 slash letak sini. Sebab 1 ya. Kemudian 1 letak sini. Sebelah dia. Okey, 2 kita letak sini. Jangan letak 2 sini. Letak 1 juga ni. Tiang meninggi ni. Kemudian 1 letak dekat sini. Okey, 3 letak dekat sini. 0 letak dekat sini. 4 letak dekat sini. 3 letak dekat sini. So setakat ni kita ada 10 dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selalu cek separuh jalan. Jangan tunggu dah habis. Kadang-kadang dah habis satu hal nak cek balik satu persatu. Okey, 2 di sini. 4 di sini. 1 di sini. 0 di sini. 2 di sini. 1. Oh, dah 4 dah. 1 ni kita slash. Tu maksudnya satu kumpulan 5. Okey, 0 di sini. 2 di sini. Okey, 2 dah 5 kan? Slash. Okey, 2 di sini. Okey, jauh sikit supaya nampak beza. Okey, so 3 di sini. So bermaksud cuba kira. Sini ada 4. Okey, 5, 5, 10. 10 dengan 14, 15, 16, 12, 18, 19, 20. Betul. Always check. Sebab statistics ni bukannya susah tapi selalu careless. Sebab dia sikit-sikit nak kira ya. So that means kekerapan di sini. Sini ada 4. Sini ada 5. Sini ada 5 tambah 1, 6. Sini ada 3. Sini ada 2. So kita dapat dah jadual. Understand? So tak susah ya. So jumlah dia kita tulislah kat bawah ni. Jumlah okey adalah 20. Betul lah tadi 20. Okey, so you have to latih diri 12.1a. Klasifikasikan data berikut kepada data kategori atau numerik. Mana kategori, mana numerik. Tu senang je kan. Maksudnya mana yang kumpulan-kumpulan kita kategorikan. Orang tu macam berkulit putih, ataupun ini kumpulan suka makan aiskrim strawberry, ni suka aiskrim coklat, ni suka aiskrim vanila. Itu kategori. Kalau numerik dia ada angka. Okay, so you do yourself 12.1a, number 1. Number 2, dia suruh buat yang menunjukkan saiz kemeja T yang dipakai oleh murid tingkatan 1 cekal. Berapa orang pelajar sini? Tengok ya, kita ada atas melintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke bawah kita ada 3. 9 darab 3, 27. Make sure jumlah ni 27. That one you can do easily. Okay, so kena cuba. Jangan tak cuba rasa je senang. Memanglah senang. Tapi kadang kalau tak cuba kita careless ataupun lupa lain kali. Okay, kita lihat bagaimanakah anda membina perwakilan data. Okay, dah maklumat ni kemudian kita nak wakilkan dalam bentuk, kadang adalah graf lah, apalah, cartapai lah. Okey, so data yang ditunjukkan dalam jadual juga dapat dipaparkan dalam pelbagai bentuk grafik ya, supaya mudah dibaca dan difahami. Kesesuaian suatu perwakilan data bergantung kepada jenis data yang dikumpulkan dan tujuan maklumat yang diperlukan. So, kenapa kita buat cartapai ke, kita buat carta palang ke, kita buat carta garis nombor masa ya, garis masa dan sebagainya, bergantung kepada jenis data yang kita kumpulkan yang pertama, dan apa tujuan maklumat yang kita perlukan. Sama ada kita nak tunjukkan tu pada satu kumpulan pelajar ke, sekolah budak sekolah rendah ke, tadika ke, pada pegawai kerajaan ke, itu semua akan bergantung kepada siapa penonton kita ya. Baru kita tentukan nak buat bentuk cartapai ke. Buat cartapai bagi budak sekolah tadika tak faham dia apa benda tu kan, contohnya. Okey, kemudian data boleh diwakili dengan carta palang pun boleh. Itu paling senang dipahami pada saya. Pelajar sekolah rendah cukup understand dah. Carta pai, menengah dah faham dah ni. Graf garis, tu masa tadi, graf garis. Plot titik, okey, dan plot batang dan daun. Okey, so kita lihat carta palang dulu. Apa dia carta palang? Carta palang ialah perwakilan data yang menggunakan palang untuk mewakili data. Carta palang sesuai digunakan untuk membuat perbandingan antara kategori. That means dia benda tak sama. Kita ada palang untuk pelajar suka strawberry contohnya. Pelajar suka pisang.
Kemudian pelajar suka apa lagi? Durian. Kemudian pelajar tak makan buah. Contoh ada 4. Itu kategori. Kita lihat contoh 3 pula. Bila nak guna jadual kekerapan, berikut menunjukkan, saya terletak bila menyebabkan ayat tu pelik ya. Jadual kekerapan berikut menunjukkan aktiviti masa lapang bagi murid tingkatan 1 bakti. Bina satu carta palang. Okey, so kita berarti aktiviti masa lapang tu kategori dia apa? Ada yang suka dengar muzik, ada suka membaca, ada suka menari contohnya. Ya, suka bersukan. So bina satu carta palang untuk mewakili data tersebut dan berikan justifikasi kepada kesesuaian pewakilan data ini. So awak dah buat dah yang pertama. Langkah pertama apa? Kumpul data, kemudian kita gundakan, kita buat jadual. Dah buat jadual, kita nak wakilkan apa? Kita wakilkan adalah dengan membuat carta palang. Carta palang tu ada 2 tau. Satu menegak, satu mengufuk, ya. Okey, so kita lihat jadualnya. Kita ada aktiviti, kemudian membaca, menonton televisyen, kemudian kita ada melayari internet, okey, bersenam dan mendengar lagu. So, ini adalah jadualnya. Kita akan dapati dia punya kekerapan. Apa maksud kekerapan? Berapa orang yang suka membaca? Ada 8 orang. Okey, berapa orang yang suka menonton televisyen? 9 orang. Berapa orang yang suka melayari internet? Ada 7 orang. Berapa orang yang suka bersenam? 6. Okey, berapa orang yang suka mendengar lagu? 4 orang. Berapa pelajar dalam kumpulan ni? Tingkatan 1 bakti ni. Kira lah. Okey, kita berarti ini 10 dengan 9, 19 dengan 8, 27, 34. Jumlah 34. Okey, jumlah 34. 897 sama tak? 897 64. That's right. 10 19 27 34. That's right. Okey, so kemudian dia suruh buat apa tadi? Bina satu carta palang. Bila carta palang, kita akan dapati kita buat macam ni. Okey, kumpulan yang suka membaca kita letak sini B. Kemudian suka menonton televisyen MT. Suka melayari internet MI. Suka bersenam S. Suka, what's the last one just now? Mendengar lagu. So that means kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan ada 5 kumpulan, 5 kategori atau kumpulan. So kita ada paling tinggi adalah 9. Bila adalah 9, kita akan gunakan sampai 10. Okey, 2, 4, 6, 8, 10. So sini adalah tajuk dia, jadualnya adalah aktiviti masa lapang. Okey, berdasarkan ini, kalau suka membaca tadi berapa orang? 8. Kita pun buatlah palang sampai tinggi 8. Yang suka menonton televisyen 9. So sampai 9 ya, tak sampai 10 ya. Tengah-tengah ni antara 8 dengan 10. Kita buat sini, ini. Kemudian yang suka melayari internet 7, antara 6 dengan 8 di sini. Dan yang suka bersenam 6 orang. So tepat-tepat di sini. Dan akhir sekali yang suka ML saya lupa, mendengar lagu 4 orang. Okey, mendengar lagunya sometimes dia boleh. Dia sambil-sambil dia buat kerja dan sebagainya kan. Okey, so itu adalah untuk kena tulis elok-elok ni. Ya, untuk jadual palang yang menegak. Kita boleh juga membuat jadual palang yang mengufuk. So that means kita akan ada membaca buku, melayari, menonton TV, melayari. Sini salah. Kita tulis dulu. Yang tu untuk nombor ya.
melayari internet, bersenam dan juga mendengar lagu. So kita ada 2, 4, 6, 8, 10. Tadilah. Iaitu baca buku 8 sampai sini, carta palang. Saya ni kurang cantik kat freehand ya. Menonton televisyen sampai sini, tengah-tengah. Okey, kemudian yang apa lagi? Melayari internet 7 kat sini. Okey, bersenam 6 sampai sini. Dan mendengar lagu 4. Sampai sini. Ini sampai sini, ni sampai sini, ni sampai sini, ni sampai sini, ni sampai sini ya. Okey, ada 2 jenis. Okey, kenapa awak soalan ke atas yang kedua dia kata berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. Kenapa awak rasa data ini adalah paling sesuai? Sebab awak nak bandingkan, betul tak? Sebab lain-lain dia punya kategori, lain-lain dia punya menggunakan masa lapang ya. So kita katakan kerana carta palang sesuai untuk membandingkan bilangan murid bagi aktiviti masa lapang ya. Sebab kita berarti membandingkan ada perbezaan, ada beza. Okey, kita lihat muka surat 270. Contoh 4, jadual berikut menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan murid dalam kuis sains dan matematik. Bina satu carta palang untuk mewakili 2 set data tersebut. So selain yang satu macam ni, kita boleh buat bersebelahan macam muka surat 270 tu. Sebab ada 2 maklumat, kita parti kuis sains dengan kuis matematik. So kuis sains lain, kuis matematik lain. Tapi palang tu kena diwakilkan dengan ada perbezaan ya. Okey, so kalau kita lihat ini, cara nak buat senang kan? I think you all understand yang boleh buat. Cuma kalau dia tak sama, saya terus buat dia punya lukisan. Okey, lukisan pula jadual dia, carta palang dia. So terus sampai 50 orang. Kemudian kita ada 10, 20, 30, 40. Okey, so kita ada kosong sini. Dan kita ada 2 kategori. Kita ada quiz science, iFan, sebab 4 orang ya. 4 orang berbeza. iFan dapat 30 saja. Sebelah yang untuk quiz science ni, iFan dapat untuk quiz matematik sampai 45 sampai sini. So sambungkan. Nampak tu sebelah-sebelah. Tapi kena ada beza. Mungkin saya buat dia punya key ataupun kunci dia yang macam ni adalah saya kena nyatakan lah. Itu adalah apa? Quiz science. Buku buat berbeza warna. Boleh je teknik lain ya. Saya buat teknik ada lorikan. Okey. Kemudian yang ini saya boleh buat bulat-bulat contohnya. Tapi kena letak kat kunci lah apa maksud bulat-bulat ni. Okey, nak bezakan antara sains dan matematik bagi iFan. Ini adalah iFan ya nama dia. Yes, iFan. iFan pula. Apa ni? iFan. Okey, iFan. Okey, so yang ni kita letakkan kunci dia yang bulat-bulat ni adalah quiz mathematics. Okey, so boleh buat seterusnya lah untuk Haris, Nora, Raju. So, untuk semua ni adalah murid. Sambung terus murid. Okey, kemudian yang atas ni adalah markah. Okey, senang je kan? So, dah tahu dah carta palang. It can be tegak, it can be mengufuk. It can also be 2 bersebelahan. Jangan banyak sangat pula. Kalau ada pula kuis geografi, kuis sains, janganlah buat macam tu ya. Banyak sangat maklumat dia. Tujuan kita buat carta palang ni supaya penonton terus nampak. Bukan penonton, orang yang kita persembahkan benda ni terus nampak. Tak payah fikir banyak-banyak ya. Okey, so carta pie pula. Carta pie ialah perwakilan data dengan menggunakan sektor bagi sebuah bulatan. Membuat macam pie lah.
ada pi petak. Biasa pi adalah bulat ya. So carta pi menggunakan sektor bagi sebuah bulatan untuk memaparkan bahagian bagi setiap kategori dalam keseluruhan data ini. Okey, so katakan ni, apa ni? Separuh kan? Separuh ya. So separuh, kata separuh daripada pelajar kelas itu suka durian. Nampak tak? Okey. Ini suka durian. Separuh je pelajar, nampak terus. 1/4 ni 90, ni 90. 1/4 kena bezalah. Okey. Pelajar daripada kelas ini suka apple. Okey, kemudian yang ini mungkin kita buat lain sikit ataupun apa-apa juga. Ini adalah 1/4 je pelajar kelas ini suka apa? Suka orange katakan. So terus nampak antara 3 buah tu bila kita buat kajian dalam kelas tu ada separuh kelas suka durian, 1/4 kalau kita 20 orang lah, 40 orang satu kelas. Banyaknya 20 lah. 20 orang satu kelas, 10 orang suka durian, 5 orang ni jumlah 20 orang pelajar ya. 5 orang suka apple, 5 orang suka orange. Senang je. Ya. So nanti ini boleh tukar kepada pecahan, peratus pun boleh. Ya, 10 daripada 20 orang, 10 pada 20. Okey, ini separuh kan? Dah separuh kan, tukar pada peratus, darab dengan 100. Mudah je. Okey, carta pi ialah perwakilan data dengan menggunakan sektor bagi sebuah bulatan untuk memaparkan bahagian bagi setiap kategori dalam keseluruhan darjah itu. Jadi dari situ bila nak buat ni bulatan, kita biasa guna sudut ya, sudut. Bila nak guna sudut, kita akan dapati kalau separuh ni, separuh pecahan ni darab dengan 360 darjah satu pusingan, awak mendapat 180 darjah. Senang je. Okey, itu yang suka apa? Durian. Yang suka apple, berapa? 1/4 kan? 1/4 darab 360, awak akan dapat 90 darjah. Yang suka orange, kita akan dapati 1/4 daripada 360 darjah, jadi 90 darjah juga. Senang je. Saya bagi angka mudah. Kalau ada contoh 5, dia bagi angka yang lebih lain sikit ya. So kita lihat contoh 5. Jadual berikut menunjukkan bilangan kereta model dinamik yang dijual oleh sebuah syarikat menjual kereta. Bina satu carta pi untuk mewakili data tersebut dan berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. So kita ada 4 saja maklumat, merah, kuning, putih, biru tentang warna kereta. Banyak mana yang yang telah dijual ataupun yang ada kat syarikat tu ya, syarikat jual kereta tu. So kita letak dulu dia punya jadual. Kita ada warna kereta dengan bilangan kereta. Bilangan kereta boleh, kekerapan pun boleh. Kereta ya, bilangan kereta ataupun kekerapan pun boleh. So kita ada warna apa? Merah, kuning, putih, biru. Merah, kuning, putih, biru. Okey, so warnanya 9 warna merah, 12 warna kuning, 10 warna putih, 5 warna biru. Okey, so dia suruh dia kata nak buat apa, kita kena pilih the best is carta pi. Tak banyak pun. So macam mana nak buat? Kita tambah dulu jumlah adalah 9 tambah 29 tambah 12 tambah 10 tambah 5. So that means kita ada 22, 29, ni 22, 25, senang macam ni lah. So 9 dengan 12, 21 kan. Okay, 21 dengan 10, 31. 31 tambah 5 adalah 36. Betul tak? 9, 12, 10, 5. Okay, so 22, 27. Okay, 36 betul. Now, sebelum kita buat carta pi, kita kena tengok, okey, untuk warna merah, 9 buatkan pecahan dulu ya. Nombor 1 buat pecahan. Pecahan.
Okay, that means untuk warna merah kereta tu 9 par semua sekali 36 darab dengan satu pusingan untuk bulatan yang 360. So jadi 10 menjadi 90 darjah. Buat pula untuk kuning. Kuning adalah 12 par 36 darab 360. Kenapa 360? Satu pusingan ya. Dapat 10. Okey, darab dengan 12 adalah 120 darjah. Untuk warna P adalah putih. Berapa? 10 par 36 darab 360 jadi 100 darjah. Kemudian untuk warna biru adalah 5 par 36 darab 360. Satu pusingan dapat 10 jadi 50 darjah. Daripada ini kita boleh lukis. Tengok muka surat 271 ya. Kita dapati mula-mula jumlahkan dulu. Okey. Jumlah. The first one is jumlahkan. Nombor 1 jumlahkan ya. Nombor 2 buat pecahan. Nombor 3 pecahan darab dengan 360 darjah. Nombor 4 dapat sudut ya. Dapat sudut. Bila dapat sudut, kita boleh buatlah. Tengok gambar tu. Paling senang ialah 90. Lain nak kena guna protractor. Okey, so kenapa carta pi ini sesuai? Sebab dia kategori lain-lain. Kategori lain-lain kita dapati boleh bandingkan terus kategori tu. Okey, boleh bandingkan dalam ni. Kalau macam ni susah tengok kan. So kita buat dalam bentuk carta pi. 90 darjah tadi paling senang warna apa? Warna merah. Kemudian kita kena buat 120. Kalau macam sini 180, sini adalah kita buat elok-elok lah kalau gunakan protractor atau apa-apa. Sini adalah 90. So macam inilah. What is that? Warna ini 90, 120 warna kuning. Kemudian kita nak warna putih 100. Biru 50 je. So biru 50. Kemudian 100 adalah warna putih. So kenapa kita guna carta pi? Sebab untuk membuat perbandingan antara setiap warna. Kalau warna ialah warna lah, warna kereta ya, dengan jumlah kereta itu. Okay, that is going to be carta pi. Kita lihat seterusnya graf garis. Okay, graf garis. Graf garis ialah perwakilan data yang digunakan untuk memaparkan apa? Perubahan data dalam suatu tempoh masa. Biasanya guna graf garis. Datanya wakili oleh titik-titik disambungkan dengan garis lurus. So cuba lihat contoh 6. Jadual berikut menunjukkan suhu pesakit dalam suatu tempoh tertentu bina satu graf. So that's why kalau dekat kadang-kadang dia ada macam file untuk pesakit kat hospital. Kalau ziarah siapa kan, akan doktor ambil dulu tengok, dia baca, dia faham. Oh tadi demam panas tadi masa tengah hari sekarang turun, nampak ada graf garis yang dilukis oleh jururawat. Okey, bina satu graf garis untuk mewakili data tersebut dan berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. So suhu orang ni dia tak banyak beza, tak payah dia kosong. Dia daripada berapa? 30 sampai 40. Itu pun kita dapat garis dia macam tu je. Nanti kita tengok kat belakang pukul 1 pagi 37.8. Demam sikit je. Pukul 2 naik lagi 37.9. Okey, pukul 3 naik lagi 38.2. Pukul 4 naik lagi 38.4. 5 38.2 turun sikit balik. Mungkin nurse bagi ubat before pukul 5 tu. Okey, pukul 6 dia turun lagi 37.9. Pukul 7 dia sama lagi 37.9. Pukul 8 turun lagi 37.4. Pukul 9 37.6. Pukul 10 dia dah turun dah. So dah tak teruk sangat demam. By the time pukul 6 pagi tu 6 pagi tu doktor check. Okey, doktor check tak check pukul 6. Nurse tengok pukul 6. Tengok pukul 6 dia tengok. Okey, tenang sikit dia. 38 turun 37. Kemudian by pukul 7 pukul 8 doktor check. Oh dah dia menurun dah. So doktor tak perlu fikirkan tambah ubat lain ke. Ubat yang sedia dah sesuai dah. Contohnya. Okey, 272
Langkah-langkah untuk bina graf garis ini agak mudah. Awak tengok je. Saya tak perlu lukis pada whiteboard rasanya sebab graf garis sangat senang. Tengok waktu tu kan. Dia tak start yang kosong, nampak tu? Dia kosong tu dia terus 37.4 sampai 38.4. Sebab dia tak buat kosong ke 100 sebab mana ada suhu kosong. Bukannya kita katak dalam air yang darah dua alam, yang binatang dua alamnya berdarah sejuk. Untuk manusia dia berdarah panas. Start dengan 37 demam tu. Mungkinlah kita boleh buat 36. Tapi 36 tu pun tak logik. Rendah sangat. Suhu kita 30, hampir 37. Bolehlah buat start 36. Kosong, kita putus-putus, kemudian 36. Okay, nak hujan. Okey, kemudian kain saya dekat ampaian. Tak kot, sempat lagi 10 minit kot, InsyaAllah. Okay, so kemudian kita buatlah garis tu sampai 30, sampai 40 pun not bad lah. Sebab kadang ada orang demam sampai 40 So nampaklah daripada graf garis tu terus nampak. Dia paling panas tu pukul 4 pagi. Tapi Alhamdulillah dah menurun suhu dia kan. So caranya lukis paksi mengufuk dengan paksi mencancang pada kertas grid. Pilih skala yang seragam, yang sesuai lah macam yang ni. Jangan buat 0 ke 100 ya. Untuk kedua-dua paksi mencancang mewakili data, paksi mengufuk mewakili tempoh masa. Okey, ini adalah tempoh masa, mengufuk, mencancang adalah suhu. So, plotkan titik-titik. Kalau 1, 37.8, letakkan tanda. Lepas tu 2 AM 30 tadi 78, 2 AM 30. Adalah buatlah bacaannya. Soalan tengok belakang balik. Okey, so dah siap sampai banyak titik-titik tu. Masa buat titik tu buat little cross ya. Buat salah kecil-kecil, salah tu baru sambung ke salah tu. Dapatlah graf macam muka surat 272 ni, graf garis. Saya kena angkat kain ke kejap. Okey, since saya kena angkat kain, kalau tidak habis basah kain saya. Awak boleh cuba buat nanti jap. Turn to page. Sebentar saya angkat kain sekejap. Saya nak habiskan. Mahidiri 12.1 terus. Dia tak ada before that, tak ada ya latihan. Ada latihan diri 12.1G. Before that tak ada latihan ya. So you can do contoh latih diri. Okay, page 280 ya. 280 itu latih diri 12.1D. Sekejap saya berlari je angkat kain.
Okey. Alhamdulillah sempat. Okey, so saya tengah terangkan tentang carta apa tadi? Tengah terangkan awak tentang carta pi dah. Graf garis dah. Plot titik sekarang ya. Plot titik. Okey. Okey, persoalan juga tadi kan. Soalan dia adalah, kita tengok balik. Dalam muka surat 271 dia kata datang diwakili oleh titik-titik disambungkan dengan garis lurus. So dalam contoh 6 dia kata berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. So kenapa guna untuk ini awak gunakan gunakan graf garis, tak gunakan carta pi, tak gunakan carta palang. Sebab untuk memaparkan sesuai, kerana untuk memaparkan perubahan suhu pesakit dalam masa 10 jam. That's why kita guna yang ni. Kalau kita guna carta palang kan tak sesuai kan. Atau carta pi susah nak nampak. Okey, seterusnya kita lihat plot titik. One thing before saya lupa, tengok tip Bistari. Tip Bistari, cuba tengok. Pada graf garis paksi mengufuk yang macam ni. Okey, mengufuk horizontal. Biasanya mewakili apa? Masa tu. So biasanya kalau masa ataupun tempoh masa memang kita gunakan graf garis. Okey, sebab nak tengok dalam masa yang singkat tu macam mana dia punya perubahan. Kemudian kita gunakan yang mengufuk tu adalah masa. Manakala paksi mencancang biasanya mewakili nilai kekerapan. Okey, kita lihat seterusnya plot titik ya. Plot titik. Okey, plot titik menunjukkan taburan data di atas garis nombor. Ya. Dia ada titik atas garis nombor. Dia garis nombor titik ya. Data mungkin berkelompok pada nilai tertentu. Satu nombor tu dia ada banyak atau ada sikit. Nanti kita akan lihat ya. Atau bertabur secara seragam di atas garis nombor. Plot titik boleh membantu kita melihat corak data tu, membuat inference dan keputusan. Sebab apa dia macam tu, semuanya lebih kurang, kenapa kelompok dia banyak ni sikit ya? So kita boleh buat inference sebab apa, dan kita nak buat keputusan lepas dia buat macam mana. Itu pentingnya plot titik. Selain itu, plot titik juga dapat mengesan pemerhatian yang ganjil. Tiba-tiba ni lain daripada yang lain. Yang lain tu ada, tiba-tiba tak ada pula, tiba-tiba ada. Mengesan pemerhatian ganjil iaitu nilai ekstrim dalam data. Nilai ekstrim ni banyak sangat ataupun sikit sangat banding dengan yang lain. Itu nilai ekstrim tu penting, ataupun tak ada langsung. Tapi biasa nilai ekstrim dia banyak sangat, sikit sangat, ataupun tak ada langsung ya. Jika terdapat nilai ekstrim dalam data, kita perlu menyiasat lebih lanjut untuk mengetahui punca pemerhatian ganjil itu kenapa lain ya. Okey, contoh 7 ya. Contoh 7 kita lihat masa rawatan pergigian dalam minit yang diberikan kepada 14 orang pesakit oleh seorang doktor gigi adalah seperti tunjukkan di bawah. Wakilkan data itu dengan plot titik dan berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. So kita tengok paling tinggi apa ni? 25 kan? Paling rendah adalah 20, tak ada 21 ya. So kita ada 21 sampai 25. Kita buat hadiah yang rendah sangat, bukan 21 paling rendah, 17. Okey, so 17 dulu. 17, 18, 19, 20, 21. Oh, banyaknya buat. Panjang pula kan. Okey, so 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Kan paling tinggi 27 ya. Tak cukup kita tambah. Kita start 23. 23 buat titik kat sini. Kemudian 24. 24 buat titik sini. Kemudian 21 dekat sini, atas 21. Kemudian 24, atas 24 ni bertindih ada kumpulan saja. 25 kat sini. Kemudian kita ada 24. Oh, sekali lagi 24 paling diminati. 25 satu lagi.
Kemudian turun bawah 24 dekat sini. Dapat biji dah. Okey, kemudian 22 kat sini. Kemudian 17, turun 17. Kenapa dia jauh daripada yang lain? 21 dan 23, 22, kemudian 23. Ni ada kelompok kumpulan 26, 27. Saya buat 26, 27. Tak perlu punya. Pada tinggi 25. Okey, tak apa. Tadi terlupa, tersilap pula. Okey, so ini ada nilai ekstrim. Tiba-tiba dia ada 1 kat 17 pula. 17 minit. Orang lain lama nak korek gigi, tampal apa semua, nak jadikan dia licin. Tapi ini kejap 17 minit. Okey. Cara buat dah tengok kan. Okey, langkah-langkah untuk membina plot titik. Memulai lukis satu garis nombor mengufuk yang meliputi julat bagi data diberi. Apa julat? Range. Julat antara apa dengan apa? Antara 17 hingga 5. Itu maksud julat. Okey, plotkan setiap data satu demi satu. Macam saya buat tadi, satu. Tapi kira balik tau. Kita ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Darab 2, 14. Dalam soalan boleh aku cakap 14. So kena kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Betul. Selalu kira balik. Sebab statistik senang tersilap. Okey, kemudian plotkan setiap data satu demi satu sebagai titik sepadan dengan nilai pada garis nombor. So tulis tajuk plot titik itu. Macam dekat buku tu, masa rawatan pergigian tu ada plot titik tu. Kemudian soalan tadi tentang berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. Kenapa kita guna plot titik? Kenapa tak carta pai? Kenapa tak carta palang? So sebab kita lihat apa jawab kat sini, memaparkan masa rawatan pergigian yang taburannya adalah dari 17 hingga 25 minit. Sebab ada untuk detect ada nilai ekstrim, nilai yang lain daripada yang lain. Okey, so kita lihat patah balik muka surat 72. Tengok kejaya dalam matematik. Contohnya apa ya? Jurulatih bola keranjang menggunakan plot titik untuk mengetahui prestasi setiap pemain di bawah penilaiannya. Okay, pemain 1, pemain 2, pemain 3. Tengok yang punya sekali je contoh pemain 1 ni. Ini pemain yang berapa banyak. Ini paling terror. So dia boleh gunalah. Okay, so kita habis dengan plot titik, plot batang daun. Saya tunjuk kelas yang akan datang. Okay, so alhamdulillah. Kita sikit je lagi habis statistik ni. Ke surat lagi. Tak banyak sangat dah ya. Mungkin 2 kelas je lagi kot. Tengoklah. 2 atau 3 kelas ya. Pythagoras kadang-kadang boleh 1 kelas je, kadang-kadang kena terpaksa 2. Okay, so that's all for today. Okay, pesanan saya jaga solat 5 kali sehari. Subuh jaga, isyak jaga ya. Sebab itu menandakan kau susah sangat nak solat tu. Na'udzubillah, munafik ya. Okay, yang pertama akan dihisap nanti adalah solat kita ya. Okey, taat ibu bapa kerana redha Allah terletak pada redha ibu bapa. Redha ibu bapa selagi mereka tak suruh buat maksiat. Okey, dan kemudian hormati guru-guru, hormati lebih tua, sayangi lebih muda ya. Mudah-mudahan cantik akhlak kita. Di dunia pun orang suka, terutamanya paling penting ialah Allah suka, Allah redha ya. Sebab tujuan kita nak ke sana mana? Nak ke syurga ya, semua nak ke syurga. Kalau kita dah semua bermatlamat syurga, kita beramal dengan amalan baik, so insya-Allah amanlah dunia. Tapi yang taklah jahat macam yang satu lagi tu kan, yang siapa yang cakap ni, yang saya sebut yang kita kena tolong yang baik tu, iaitu kita kena doa. Paling penting doa. Sebab itu kita akan menjadi hujah kita akhirat besok, kita membantu sebab kita jauh. Okey, doa. Boykot pun usaha, mana boleh boykot supaya dia tak cukup duit nak beli peluru. Tidak, aku bayangkan dia dapat special prize daripada tu yang negara besar yang konon-konon polis dunia, tapi dia yang membantu untuk pengganas ni kan. Bayangkan dia bagi special discount sampai ke sebiji peluru 50 sen duit kita. Bayangkan. Na'udzubillah kalau duit awak katakan pergi Starbucks tu, banyak mana dia ambil untung 50 sen tu, sampai siapa yang dia bunuh, baby mana yang mati. Bayangkan, na'udzubillah. Okay, boycott. And also last is
But not least, bila ada peluang, sedekah, infak. Kita simpan untuk diri kita, amalan kita tu, simpanan kita untuk akhirat besok. Kalau kita infak, kita rasa macam bagi orang, no, kita simpan untuk diri kita. Orang tu kesian ya, keadaan dia macam tu, kita infak ya. Okay, so that's all, ataupun sedekah ya. Okay, that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.